My Suara FM. Okey, masih lagi bersama dengan DM di My Suara FM, dan seperti yang DM janjikan kepada anda, kita sudah bersama dengan tetamu kita di studio ketika ini. Kita ucapkan selamat datang kepada panel kita, Wan Nuzul Aiman, Wan Ahmad. Apa khabar? Khabar baik DM. Jadi rasanya Wan ni macam first time datang sini ya? Ke atau Dah banyak kali dah. Banyak kali ya? Mungkin kita je first time jumpa kot. Mungkin. Okey, dan kita panggil nama Wan lah ya kot? Ataupun Nuzul Ya, Nuzul. Okey, Encik Nuzul. Okey. Nuzul ni merupakan ahli Majlis Tertinggi JPMS, dan hari ini sebenarnya kita nak berbicara tentang tajuk teksi. Macam yang DM katakan tadi, teksi ni adakah Nuzul ni pemandu teksi ke, ataupun nak cerita berkenaan dengan nak jual teksi ke, nak bawa teksi, sewa teksi. Itu kita nak kongsikan bersama dengan Nuzul. Jadi mungkin untuk permulaan ni, mungkin Nuzul boleh ceritakan sikit berkenaan dengan topik kita hari sebenarnya. Sebenarnya cerita pasal teksi apa ni? Okay, terima kasih DM. Terutamanya saya mengucapkan terima kasih kepada My Suara FM kerana menjemput saya, dan juga saya ingin masih tidak terlalu awal untuk ucapkan selamat Aidilfitri kepada seluruh pendengar My Suara FM. Okey, mengenai tajuk kita pada petang ini, teksi. Mungkin kita lihat beberapa kisah mengenai teksi kebelakangan ini, mengenai isu-isu teksi yang melibatkan perkhidmatan teksi dari segi kelakuan pemandu, okey, terhadap pengguna teksi, dan menyebabkan ramai pengguna pada hari ini memilih kepada perkhidmatan pengangkutan awam yang lain seperti aplikasi Uber dan juga GrabCar. Jadi kita melihat teksi pada ketika ini agak kritikal. Jadi saya merasakan sesuatu ataupun kerajaan perlu melakukan sesuatu kepada pemandu teksi ini untuk memastikan teksi ini masih relevan sebagai pengangkutan awam di ibu kota dan juga di bandar-bandar besar yang lain. Okey, jadi bila kita bercakap tentang soal teksi ni, dah tentunya kata teksi ni merupakan antara pengangkutan yang popular. Selain daripada popular, juga merupakan antara pengangkutan utama selain daripada bas ya, sebab teksi ni lagi mudah, senang. Kita nak pergi betul-betul duduk depan pintu, dia hantar sampai depan pintu teksi ni kan, berbanding dengan kalau bas ataupun menaiki LRT ataupun yang lain-lainnya. Jadi mungkin juga teksi sekarang ni, mungkin ada yang kata perkhidmatan teksi sekarang sudah tak relevan sebab dengan adanya GrabCar dan juga Uber. Ya betul. Kalau kita lihat dari segi perkhidmatan yang diberikan oleh teksi, ia sangat berbeza dengan yang dilakukan oleh juga GrabCar. Kalau kita di mana Uber dan GrabCar dia menggunakan aplikasi yang di mana hanya menggunakan telefon sahaja, kereta Uber dan GrabCar sampai di hadapan rumah kita ataupun mana-mana destinasi yang kita mahukan. So dia adalah lebih lebih baik daripada teksi untuk masa kini. Dan juga dari segi harga juga dia sangat berbaloi dalam keadaan ekonomi masyarakat ketika ini dengan taraf hidup yang sangat tinggi di ibu kota. Maka masyarakat akan memilih Uber ataupun GrabCar sebagai pilihan selain daripada teksi. Ada orang kata sebab kereta sendiri ni lebih wangi. Teksi baru macam-macam. Okey, kita nak cerita banyak lagi berkenaan dengan teksi, tapi sekejap lagi baru kita akan ceritakan bersama dengan anda. Jadi pastikan anda terus stay tune bersama dengan kami di My Suara FM. Okey, kita masih lagi berbicara tentang tajuk kita petang ini, iaitu berkenaan dengan teksi. Okey, sebenarnya kalau nak cakap pasal penggunaan aplikasi, dulu teksi memang dia tak guna aplikasi, dia hanya gunakan macam kita call operator, kemudian operator akan bagi tahu ya teksi akan sampai dalam masa 2 minit dekat kawasan-kawasan ini, dan siapa-siapa yang nak dia pakai macam walkie-talkie macam tu kan. Cuma sekarang ini mungkin aplikasi teksi itu sendiri seperti yang kita tahu dah bergabung di dalam satu aplikasi. Dalam tu ada GrabCar, ada MyTaxi, semuanya bergabung sekali, dan mereka masing-masing pun dah menggunakan aplikasi. Mungkin sebagai macam Nuzul sendiri sebagai pengguna orang kata 90% dalam kehidupan menggunakan GrabCar dan juga Uber selain daripada teksi, adakah soal keselesaan itu berbeza di antara kedua-duanya? Ya, dari segi keselesaannya ia sangat berbeza kerana kalau kita tahu teksi, kita sudah tahu jenis-jenis
kereta yang akan kita naiki, betul. Tetapi kalau Uber ataupun Grab car, kita tidak tahu. Cuma yang yang saya katakan adalah kereta yang paling sekecilnya adalah Azia, dan sebesar-besar mungkin anda juga akan betul mendapat menaiki Ferrari ataupun Porsche, BMW, Audi dan sebagainya. Okey, jadi maknanya orang kata bila tengok daripada keadaan kereta-kereta tu sendiri, kebanyakan daripada mereka yang mendaftar untuk menjadi pemandu-pemandu ini merupakan pemilik-pemilik kenderaan tersebut kan? Ya, betul. Jadi orang kata ikut nasib lah, sebab DM pun ada juga kawan-kawan yang kadang-kadang tiba-tiba datang Lexus, tiba-tiba datangnya BMW. Pernah dapat Ferrari ke? Setakat ni tak ada. Tak ada ke? Paling mewah yang saya dapat adalah Audi 8-seat. Itu dia. Jadi kalau selalunya dia maaflah kalau dia bertanya kan, sebab kalau kita naik teksi kita akan duduk belakang. Kalau naik kereta-kereta ni kita duduk belakang ke duduk depan? Dia bergantung kepada keselesaan kita. Dan pemandu tersebut dia tidak akan marah pun kalau kita duduk di belakang. Tapi kebiasaannya untuk memastikan keselesaan kita dengan pemandu Uber ataupun Grab car, saya lebih prefer duduk di hadapan lah. Jadi maknanya duduk dengan pemandu untuk senang untuk kita berbual dan tapi untuk wanita saya galakkan mereka lebih sesuai untuk duduk di belakang. Kecuali kalau pemandu tu wanita. Ya, betul. Okey. Jadi maknanya orang cakap bila membawa kenderaan sendiri ni, dengan membawa orang ni, dia rasa macam friend-friend. Rasa kawan-kawan. Ya, betul. Dia tak adalah rasa macam janggal sangat. Okey, mungkin juga baru-baru ini berkenaan dengan isu berkenaan wujudnya Grab car dan juga Uber mengatakan memberikan tentangan yang hebat terhadap ekonomi pemandu-pemandu teksi. Mungkin kejap lagi Nuzul boleh kongsikan berkenaan dengan isu berkenaan isu tersebut. Okey. Okey, kepada anda yang sekiranya ada sebarang cadangan ataupun sebarang pertanyaan untuk ditanyakan, bolehlah ke fanpage My Suara FM. Di bawah status tajuk kita hari ini berkenaan dengan tajuk teksi, kita bincangkan bersama dengan Nuzul hari ini. Okey, diambaca sikit berkenaan dengan isu Uber dan juga Grab car, yang mana di kalangan pemandu teksi merungut berkenaan dengan masalah ini disebabkan oleh penggunaan perkhidmatan pemandu kereta Uber dan Grab car yang dilihat telah mengganggu pendapatan mereka. Malah kita tengok pada bulan Mac tahun ini, yang baru-baru ini, seluruh pemandu teksi siap berpiket di Bukit Bintang membantah memogok perkhidmatan Grab car dan Uber. Mungkin di sini ada perbezaan dari segi orang kata perkhidmatan teksi dan Uber, dan perbezaan itu yang memisahkan sehingga orang bertindak untuk menggunakan perkhidmatan Grab car dan Uber selain dan memilih teksi sebagai alternatif yang terkebelakang. Kalau sebelum ini dia menjadi yang alternatif utama, tapi sekarang ni itu last kalau dah tak ada pilihan. Macam mana agaknya? Okey, mengenai pendapatan pemandu teksi, ya betul. Mungkin buat masa ni pendapatan pemandu teksi itu agak ketika lah, kerana penumpang untuk perkhidmatan ini akan beralih kepada aplikasi Uber ataupun Grab car. Ini adalah antara faktor yang menyebabkan yang ini adalah pandangan saya, kerana saya adalah pengguna tega Uber ataupun Grab car. Yang pertama adalah kelakuan pemandu. Pemandu teksi tersebut. Kalau kita lihat, kita pernah menggunakan teksi. Kadang-kala kita ingin pergi kepada satu tempat tapi mereka tidak ingin menghantarnya. Jadi kita terpaksa mencari teksi yang lain. Teksi yang sanggup lah. Yang sanggup untuk hantar ke tempat yang kita inginkan. Yang kedua adalah dari segi kebersihan teksi. Kemudian keselesaan dan juga pengetahuan dalam tentang jalan yang kita ingin tuju. Jadi itu menyebabkan kadar tambang yang kita perlu bayar agak tinggi. Dan antara faktor yang paling ketika adalah dari segi penggunaan meter teksi tersebut lah. Ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita ingin naik teksi, kita duduk saja sudah kita kena bayar RM3. Tetapi duduk aja tu kan? Duduk saja. Belum jalan lagi. Belum jalan lagi. Tetapi dengan Uber ataupun Grab car, dia tidak ada. Dia tidak ada minimum harga tersebut. Kadang-kala ada setengah, ini adalah pengalaman lah saya, sebab saya suka bertanya pemandu Uber.
ada juga dia menghantar penumpang tidak kena bayaran. Kerana yang dihantarnya adalah 500 meter saja. 200 meter. Kadang-kadang tidak sampai 1 kilo. 1 kilometer Dah sampai dah? dah sampai. Tak sempat dah borak panjang ke? Tak sempat. Jadi hari ini masyarakat memilih Uber dan GrabCar walaupun sedekat mana pun mereka sanggup lagi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi maknanya kalau macam ada juga yang katalah kan, kalau selalu kita naik teksi, bila kita nak tanya tu aja, bila lalu tak sini. Kadang-kadang sekarang tengah jam lah, itu tengah ni, jam pun tak nak pergi, hujan pun tak nak pergi, kereta banyak pun tak nak pergi, jauh sikit pun tak nak pergi, masuk ke dalam dia kata nanti kena bayar double, sebab masuk dalam luar nanti tak ada orang nak turun, tak ada orang nak naik pun kena bayar double. Jadi itu antara alasan-alasan yang biasa kita dengar lah, macam DM pun selalu dengar alasan-alasan macam ni, sentiasa menjadi orang kata apa, penghalang kepada kita untuk menggunakan perkhidmatan teksi. Bukan kita tak suka, kadang-kadang ada pemandu teksi yang bagus. Betul. Tapi kebanyakannya yang macam ni lah yang menyebabkan ramai beralih kepada perkhidmatan Uber. Okey, ada lagi kita nak ceritakan sebentar nanti berkenaan dengan tajuk teksi ni, memang takkan habis. Kita relax dulu. Okey, sebenarnya kalau kita cakapkan berkenaan dengan isu teksi ataupun isu Uber, GrabCar ini, kerajaan masih belum ada keputusan untuk memutuskan apakah orang kata apa, pertikaian di antara perkhidmatan teksi dan Uber serta GrabCar, dan katanya mereka sekarang sedang berbincang untuk mencapai situasi menang-menang buat kedua-dua belah pihak. Jadi kita tunggu je keputusan berkenaan ini. Jadi jangan risau kalau ada di antara anda yang rasa-rasa tiba-tiba kena tahan dengan JPJ, jangan risau. Okey, kerana belum ada keputusan tentang perkara ini. Keluarkan artikel ni, buka print siap-siap. Ya, betul. Okey, dan juga bila ramai juga menjadikan bila dilihat GrabCar dan Uber ini dah jadi semakin popular, ramai juga di antara belia yang menjadikan ini sebagai pendapatan sampingan. Betul. Kadang-kadang sampai ada yang kata siap boleh beli kereta lain lah. Ya, bila betul. buat perkhidmatan Uber ni. Jadi macam Nuzul sendiri tak buat perkhidmatan bawa kereta lah kan? Ke ada kawan-kawan yang boleh cerita sikit? Saya sebenarnya menjadi pemandu Uber pada tahun lepas, pada bulan Mei hingga Ogos. Okey. Ketika itu saya masih lagi bukan, saya ingin mengetahui cara bagaimana pemandu Uber beroperasi. Jadi saya mendaftarkan diri ketika itu. Dan saya lihat dia satu situasi yang sangat, keadaan yang sangat bagus untuk mencari pendapatan sampingan bagi golongan belia yang mempunyai kereta. Kerana kereta yang diperlukan adalah kereta di bawah 10 tahun ke bawah. Polisi ketika itu. Tapi mungkin polisi untuk terbaru ini saya tidak tahulah. 9 tahun. Turun setahun. 9 tahun. Jadi situasi juga di mana pemandu dan juga penumpang dia ada dia punya ranking star, di mana kalau katalah kita sebagai pemandu tidak bagus atau keadaan kereta kita tidak bagus, keselesaan kereta kita pun tidak berapa baik, penumpang tersebut ketika dia turun daripada kereta kita, dia akan komen. Terus komen je ya? Ya, tu komen melalui aplikasi tersebut. Dan ini kalau katakanlah keadaan kereta kita itu tidak berapa memuaskan, dia menyebabkan star ranking kita sebagai pemandu tersebut akan jatuh. Jadi maknanya pemandu-pemandu sini ada star ranking dia juga? Ya, ada. Jadi kalau kata star kita, dia sampai 5 bintang. Okey. Katakanlah kita bawah daripada 4 bintang, maka kita akan dipanggil oleh syarikat Uber untuk diberi counselling ataupun diberi nasihat. Dan kita juga sebagai pemandu Uber, kita juga boleh memberi star ranking itu kepada penumpang. Kerana ada juga penumpang yang kelakuannya tidak baik. Dia gak engkek wat je kan. Ya, betul. Jadi kalau dia terlampau banyak cerita dan sebagainya, jadi maka kita syarikat Uber akan block dan dia tidak boleh menggunakan perkhidmatan tersebut. Sekarang ni gitu je, nak block ujung jari je. Kalau jadi, nak panggil ujung jari konsep ini adalah win-win situation lah bagi saya. Maksudnya menang-menang di pihak pemandu dan juga pihak penumpang. Jadi maknanya macam yang Nuzul katakan tadi, bila ada di kalangan pemandu yang kadang-kadang bila bawa kereta tiba-tiba dapat satu call ataupun mesej mengatakan ada orang nak tumpang ke sini, daripada sini ke sini, apa benda semua kan. Jadi orang kata bila kita berborak
kau dengan pemandu teksi ni dekat-dekat pun kena bayar juga. Betul. Kan? Tapi kalau dengan pemandu kau tiba-tiba kalau borak baik punya kan, saya dapat free je. Okey, itu cerita berkenaan dengan itu. Tapi banyak juga kita dengar berkenaan dengan pemandu teksi yang menggertak atau pemandu teksi yang bersikap agak kasar kepada pemandu-pemandu Grab car. Antaranya banyak kereta yang dirosakkan oleh pemandu-pemandu teksi. Kejap lagi kita nak tanya dengan Nuzul lah, kalau Nuzul pernah berhadapan dengan situasi macam ni. Okey, masih lagi bersama dengan DM dan juga Nuzul berkenaan dengan tajuk teksi kita ni. Oh, best sebenarnya cerita pasal berkenaan dengan teksi. Tetapi yang tak bestnya, kalaulah dia di antara macam banyak-banyak laporan ataupun dalam yang dah di-viralkan dalam internet, ya, dalam WhatsApp berkenaan dengan pemandu-pemandu Grab car ataupun Uber yang diserang oleh pemandu-pemandu teksi sebab dia tak puas hati sangat ni. Yang mungkin Nuzul ada ke pengalaman ni, ataupun mungkin ada kawan-kawan yang pernah berhadapan dengan pengalaman ni, ataupun apa-apa berita yang pernah Nuzul baca tentang kes-kes yang macam ni? Ya, kalau kita lihat memang banyaklah berita mengenai pemandu teksi menyerang Uber ataupun Grab car. Ketika saya menjadi pemandu Uber, saya pernah kena tahan pemandu teksi saja. Pernah tahan Tapi dia orang tidak melakukan apa-apalah. Cuma dia cuma bagi warning saja. Bagi warning je. Tahu pula dia apa ni Nuzul buat Uber. Ketika itu saya punya penumpang adalah daripada foreigner dan dia duduk di belakang. Jadi dia jadi lebih baik lah kan kalau dalam satu grup pemandu ataupun perseorangan tu, kalau kita tengok dia, kita ajak dia duduk kat depan, lebih senang kot. Ya, mungkin. Sekarang ni lebih baguslah untuk jemput penumpang tersebut duduk di hadapan. Tapi untuk foreigner, terutamanya daripada Afrika dan juga Asia Barat, dia lebih suka duduk di belakang. Dia tidak suka duduk di hadapan. Jadi kita tidak boleh mengarahkan sesuka hatilah. Kan. Kalau orang teksi tu tanya, cakap lah, kawan saya macam ni, dia suka duduk belakang. Betul. Cakap macam tu je. Okey, dan juga mungkin juga tadi Nuzul ada katakan disebabkan kes-kes macam ini menyebabkan perkhidmatan Uber dan Grab car ni jadi lebih popular pula. Ya, betul. Kalau dilihat ketika saya menjadi pemandu Uber di kawasan Hulu Kelang, kerana saya tinggal di kawasan sana. Sama lah kita Hulu Kelang. Tidak ada perkhidmatan Uber ataupun Grab car kita itu. Maksudnya kalau kita nak, bila kita buka aplikasi tersebut, mungkin dalam 3 jam 4 jam baru ada kereta. Baru ada sebiji datang. Ya, macam tu. Tapi disebabkan oleh kelakuan pemandu teksi ini, Uber dan Grab car tidak perlu membuat promosi secara besar-besaran, kerana itu dah menjadi satu promosi percuma bagi mereka untuk masyarakat mencuba perkhidmatan Uber dan Grab car. Itu dia. Jadi orang kata perkhidmatan Uber dengan Grab car ni sekarang ni bukan saja memberikan satu pandangan baru kepada dunia pengangkutan kita, tapi juga dia memberi peluang kepada belia-belia di luar sana yang mungkin nak menggunakan perkhidmatan Grab car dan Uber. Ada yang menjadikannya sepenuh masa, tapi kebanyakannya yang menjadikannya perkhidmatan pendapatan sampingan. Sebab kadang-kadang ada yang kerja Isnin hingga Jumaat, Sabtu Ahad tak ada apa, duduk lepak kat rumah kan, tak ada buat apa, tengok TV, tengok Hindustan aja. Kita tak apalah, baik aku bawa kereta. Kan, bawa orang pergi sana sini pun. Jadi mungkin juga ada yang menjadikan mungkin bagi mereka, ada setengahnya dah jadikan Uber dengan Grab car sebagai kerja sepenuh masa. Ya, betul. Ramai. Sebab dia kata pendapatan bulanan dia tu, macam dia kata tadi lah, boleh beli sebiji kereta lagi. Ya, betul. Okey, jadi itulah dia berkenaan dengan isu Uber dan juga teksi, dan kita mengharapkan juga kerajaan dapat memberikan keputusan dalam masa yang terdekat berhubung dengan pertikaian ini, supaya selepas ini tidak akan ada orang kata apa pergaduhan di antara Grab car, Uber maupun teksi, dan semuanya dapat mencapai situasi kemenangan di kedua-dua belah pihak dan semua dapat bekerja dengan baik. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Nuzul kerana sudah datang ke MySuara FM berkongsi bersama dengan kita berkenaan dengan tajuk teksi ni. Terkejut kat teksi. Tajuk dia gitu je. Dan selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ucapkan selamat Hari Raya juga kepada kawan-kawan di JPMS. Ya, insya-Allah. Dan kepada anda yang lain, teruskan bersama dengan kami di MySuara FM.